Shalom saudara-saudari sekalian, nama saya Johnny Bong. Dan saya Dana Sulimin. Kami dari Paroki Divine Mercy, Sungai Ara, Pulau Pinang. Tujuan video ini bukanlah untuk mengajar sesiapa ya, cuma sekadar berkongsi pengalaman perjalanan perkahwinan kami selama 25 tahun. Bila kita berjumpa? 1991-92 kot. Masa tu dekat USM lah. Saya dapat tawaran lanjutkan pelajaran dekat USM. Saya kenal Nadia pada tahun 92. Dulu susah, tak ada handphone kan, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram. Surat layang tu banyak lah. So kadang-kadang terkejut lah dan nampak surat layang dia bunga kadang-kadang depan pintu. Dari situlah saya rasa detik-detik percintaan tu bermula kot. Soalan ni susah sikit nak jawab. Saya Kadazan dan dia orang bapa. Saya dari kecil dilahirkan sebagai seorang Buddha. Tapi amalan tu lebih kepada Taois. Kalau difikirkan memang tak tahulah macam susah kami ramalkan yang kita ni boleh berkahwin. Sebab berlainan agama satu, berlainan budaya. Memang terlalu jauh lah macam langit dan bumi. So, kami belajar budaya masing-masing. Keputusan untuk kahwin tu belum lagi sebab lepas saya tamat pengajian terus dapat kerja shift. Masa tu si Diana masih belajar lagi. Susah untuk saya jumpa dia sebab kerja kadang-kadang kerja malam kan. So susah. Selepas tahun dia bekerja, kemudian saya pun grade. Terus bekerja juga, bersyukur kerana dapat bekerja. Keadaan kami bekerja sebagai shift. Dan dia pagi, kadang saya malam. So selepas tahun kami dapati jarang berjumpa. Dan atas nasihat keluarga, kami mengambil keputusan untuk berkahwin secara civil dulu. Ya. 1996 ya. Sudah 25 tahun sudah. So dari situlah bila sudah berkahwin kami mula untuk menyewa bersamalah sebab masa tu belum mampu lagi untuk beli rumah sendiri. Kami menyewa secara sekali untuk jimat kos lah. Walaupun menyewa secara bersama di unit yang tapi jarang jumpa juga sebab shift kan. Dia kerja pagi, saya kerja malam. Cuti pun tidak menentu. Begitulah kehidupan kami selama 2-3 tahun. Jarang berjumpa. Tahun 1999 baru atas nasihat keluarga juga kami berkahwin, mulanya di Melaka lah, berkahwin secara adat. Kami juga ada bercadang untuk berkahwin di gereja kerana terlalu banyak dokumen yang diperlukan yang tiada dalam tangan saya. Maka kami menundakan perkahwinan di gereja dan meneruskan perkahwinan adat dulu. Saya pun masa tu belum bersedia lagi lah untuk berkahwin di gereja. Dan sebagai seorang Katolik, membuat keputusan untuk berkahwin dengan bukan Katolik dan di luar gereja adalah keputusan yang sangat besar. Sebab saya tidak boleh menerima komuni lagi selepas itu. Dan entah berapa lama saya kena menunggu. Jadi berpandukan satu doa agar Tuhan memberikan saya kekuatan untuk memikul salib dan juga menjadikan saya sebagai alat membawa damai dan cinta kasih dalam keluarganya, maka saya teruskan. Bercakap tentang pengalaman perkahwinan kami. Dua individu yang berlainan budayanya, berlainan bahasanya, berlainan agama disatukan dalam satu rumah. So kedua-dua perlu menyesuaikan dirilah. Pada tahap ni saya rasa semua pasangan baru perlu belajarlah menyesuaikan diri. Kami pun sama pada masa tu. Terpaksa menyesuaikan diri. Seperti orang lain, kehidupan perkahwinan kami dipenuhi banyak ranjau dan duri. Bumi mana yang tak ditimpa hujan? Kalau saya nak pinjam nasihat P. Ramlee, dia kata sedangkan lidah masih tergigit, ini kan pula hubungan suami isteri. Setiap hari minggu saya akan hantar anak-anak ke gereja lah sebab diorang sudah mula aktif di gereja. Ada satu hari tu seorang kawan dia bercakap dengan saya lah. Dia kata, "Sin, saya nampak you selalu hantar anak, ada terbuka fikiran tak nak daftar diri ke IKD, ini inisiasi Katolik dewasa." Dia cakap bagus sebagai ibu bapa kalau tahu sedikit sebanyak tentang ajaran Katolik kan, supaya kalau anak-anak kita bertanya tentang agama Katolik, mak bapak boleh berjawab. So saya terfikir betul juga. Pada tahun 2014 lah, so, saya daftar diri 2014. Untuk memendekkan cerita, memang banyak cabaran setahun kan IKD. Saya akhirnya dibaptis pada bulan April 2015. Saya sangat bersyukur kerana husband saya sekarang sudah dibaptis. Kami berdua sudah mempunyai pegangan agama dan kepercayaan yang sama. Sejak dia dibaptis, kami memulakan penglibatan kami dalam aktiviti gereja. Kami mulai dengan mengikut ME, iaitu dalam ME 49 Marriage Encounter, untuk mendalami kehidupan suami isteri
menurut ajaran Katolik. Selepas itu kami mengajar IKD, yaitu ACIA dalam bahagian bahasa Malaysia. Seterusnya melibatkan diri secara aktif dalam BEC. Akhirnya kami mendapat panggilan sebagai pelayan komuni sehingga Communion Minister lah bahasa Inggeris ya. IMSC lah sehingga sekarang ini. Syukurlah, puji Tuhan, kami sekarang dapat melayani secara berdua lah di gereja. Secara kesimpulan, kehidupan suami isteri ini bagaikan roda basikal. Satu di depan, satu di belakang. Untuk berfungsi mestilah bergerak bersama dan seiring. Dan kita perlukan pengendali yang utama. Bagi kami, Tuhan adalah pengendali utama. Tips kebahagiaan rumah tangga banyak, okey, tapi kami pilih 3 yang paling sesuai untuk kami lah. Yang pertama, kesabaran. Yang saya paling suka tentang isteri saya ni, Diana, memang dia ni penyabar. Okay, kalau tidak penyabar, saya tidak tahulah. Saya memang respect dia sebab dia ni memang penyabar. Dan yang kedua, kebersamaan. Sebab Tuhan pun selalu bila dia hantar disciple kan, berdua-duaan kan. Okay, so saya rasa Diana ni memang sesuai. Hobi pun sama juga. Kami ni suka berlari petang-petang. Melayani di gereja pun secara berdua. Dan dalam masa yang sama, kita harus menghormati perbezaan dan memberi ruang masing-masing. Kadang-kadang dia penat, saya kena pergi bagi dia ruang untuk mungkin berehat. Dan yang paling penting, kita seharusnya saling melengkapi. Memang itu tujuan Tuhan. Bila dia mencipta kita, setiap orang ni berlainan kebolehan. Kita ni sebagai satu tubuh, tapi mempunyai berlainan anggota. Dan setiap anggota ni mempunyai fungsinya tersendiri. Okay? Untuk si Diana, isteri saya ni, bab-bab pelajaran, masak, tugas dia lah. Bagi husband saya pula sebagai ketua keluarga, bab mencari duit, mengurus kewangan, yang tu memang urusannya. So bila kita faham tugas masing-masing, kita boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengukuhkan lagi kesatuan keluarga. Salam damai dan Tuhan memberkati semua.